Assalamualaikum, saya Nurfajiha binti Muhammad. Saya Syafiq Asyar Zulaika binti Roslan. Saya Nurul Afafulwani binti Sri Azhar. Saya Ramalisa Sazwani binti Mak Nazawawi. Saya Aliatasha binti Fadlisha. Saya Siti Nurmita binti Muhammad. Kami ingin membentangkan tentang pengurusan dan pentadbiran di taska dan tadika yang berkualiti. Assalamualaikum, nama saya Aliatasha binti Fadlisha daripada Kelas C. Tajuk yang saya akan bentangkan ialah pengurusan dan pentadbiran dalam pendidikan kanak-kanak. Sebelum menuju lebih mendalam tentang konsep pengurusan secara menyeluruh, seseorang ini haruslah memahami dengan lebih jelas tentang organisasi dan ciri-ciri kefahaman yang mendalam tentang konsep organisasi itu sendiri, kerana pengurusan dalam organisasi merupakan satu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Wujudnya sesebuah organisasi itu sama ada organisasi kecil, besar atau swasta, memerlukan pengurusan atau pengendalian aktiviti-aktiviti organisasi. Pengurusan dan pentadbiran tadika atau taska melibatkan serangkaian tugas dan tanggungjawab yang penting untuk menjalankan operasi harian dan memastikan keberhasilan tadika atau taska. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengurusan pentadbiran tadika atau taska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfajiha binti Muhammad Fazila dari kelas 2D. Ingin membentangkan tentang etika perguruan. Etika perguruan terbahagi kepada banyak, iaitu pelajar, rakan sejawat, masyarakat dan negara dan ibu bapa. Kepada pelajar, guru perlulah memastikan kebajikan dan keselamatan pelajar. Bagi ibu bapa, guru perlu menghormati ibu bapa supaya ibu bapa menghormati kita juga sebagai seorang guru kepada anak mereka. Kita juga perlu menyantuni ibu bapa apabila ibu bapa menghantar anak kepada kita. Serta kita perlulah menghormati dan menyantuni supaya mereka menghormati kita juga. Selain itu, masyarakat dan negara, kita perlulah menghormati bangsa dan budaya perbezaan kaum seperti India, China dan lain-lain lagi. Kita perlulah menghormati mereka juga kerana mereka sama seperti kita, cuma lain bangsa sahaja. Selain itu, rakan sekerja kita juga kita perlu menghormati supaya mereka menghormati kita dengan lebih baik, melayani kita dengan layanan yang baik kerana kita melayani mereka dengan cara baik dan menghormati mereka. Hai, nama saya Siti Nurhuda binti Muhammad Hassan. Saya ingin membentangkan tentang alatan permainan yang menyokong perkembangan kanak-kanak. Yang pertama, puzzle. Puzzle akan meningkatkan kemahiran kreatif kanak-kanak dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, Lego. Lego akan meningkatkan kemahiran kreatif seperti mencipta bangunan atau rumah menggunakan Lego. Yang ketiga, alat muzik. Alat muzik dapat merangsang perkembangan mental dan kecerdasan anak-anak. Yang keempat, main masak-masak. Main masak-masak dapat meningkatkan pengetahuan mengenai makanan dan buah-buahan yang sihat. Yang kelima, main bola. Permainan sukan akan meningkatkan ketahanan badan dan sistem emosi. Yang akhir sekali, melukis dan mewarna. Melukis dan mewarna dapat meningkatkan kemahiran kreatif, menulis dan melihat. Perancangan penyediaan ruang kelas yang selesa di taska atau tadika. Yang pertama, ruang belajar. Ruang ini merupakan ruang utama di tadika di mana sesi pembelajaran dijalankan. Ruang belajar dapat meningkatkan kemahiran murid dalam berkomunikasi dan dapat membina keyakinan diri murid. Yang kedua, ruang baca. Ruang baca ni merupakan tempat untuk pelajar mengisi masa lapang dengan membaca. Ruang baca juga dapat melahirkan sifat rajin membaca dalam diri kanak-kanak dan dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ruang makan. Ruang makan ni merupakan tempat makan untuk kanak-kanak.
Ruang makan dapat membimbing murid cara menghidangkan makanan dan minuman. Yang keempat, ruang bilik air. Ruang bilik air untuk memberi keselesaan kepada kanak-kanak. Ruang bilik air dapat melatih kanak-kanak mengamalkan kebersihan diri dengan betul dan dapat melatih kanak-kanak untuk menggunakan air secara berhemah. Yang terakhir iaitu yang kelima, ruang bermain. Ruang bermain ni merupakan ruang untuk menjalankan aktiviti yang dirancang. Ruang bermain dapat memupuk nilai murni dan dapat berinteraksi serta menjalankan aktiviti bersama kanak-kanak. Saya Syafiq Asyara Zulaika binti Roslan ingin membentangkan peranan guru dalam memastikan keselamatan di taska dan di tadika. Guru ni perlu memastikan peralatan dan permainan yang digunakan oleh kanak-kanak selamat dan sesuai untuk digunakan. Sistem pengawasan laluan masuk dan keluar dari tadika perlu diawasi secara rapi bagi memastikan keselamatan keseluruhan. Guru juga memainkan peranan dalam memastikan keselamatan sosial dan emosi kanak-kanak. Mereka perlu membuat pembahagian kelas yang bersesuaian dan memantau sosial antara kanak-kanak untuk pastikan tak ada buli dan memastikan persekitaran pembelajaran yang positif dan menyokong perkembangan emosi kanak-kanak. Selain itu, guru juga bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan kanak-kanak semasa melakukan aktiviti di luar taska dan tadika. Mereka perlu mengawal dan memantau kanak-kanak ketika berada di luar kelas dan memastikan setiap kanak-kanak berada di bawah pengawasan yang selamat semasa aktiviti lasak. Guru-guru turut memastikan setiap kanak-kanak dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang sesuai semasa melakukan aktiviti di luar. Seterusnya, guru harus bersedia dan berlatih untuk bertindak dengan pantas semasa kecemasan atau keadaan darurat. Mereka perlu memastikan prosedur keselamatan diketahui oleh semua kanak-kanak dan latihan keselamatan dilakukan secara berkala. Akhir sekali, guru juga bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan kanak-kanak semasa bersama ibu bapa atau penjaga masuk dan keluar tadika. Mereka perlu memastikan prosedur keluar masuk ibu bapa atau penjaga dijalankan dengan cekap dan setiap kanak-kanak diserahkan kepada orang dewasa yang sah. Assalamualaikum, saya Malisa ingin menerangkan tentang merancang pemakanan nutrisi kanak-kanak. Pemakanan adalah komponen penting untuk mengekalkan kesihatan. Amalan pemakanan yang seimbang dan dalam kalangan bayi dan kanak-kanak diperlukan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan mereka. Keseimbangan dan kepelbagaian makanan adalah asas merancang menu di taska ataupun tadika. Perancangan ini boleh dilaksanakan dengan berpandukan mengikut saranan piramid makanan Malaysia. Contoh menu makan pagi ialah lempeng pisang dan susu. Lempeng pisang mengandungi sumber nutrisi lengkap seperti karbohidrat daripada tepung selain protein dan lemak daripada telur. Pisang pula mengandungi antioksidan, vitamin dan mineral kepada kanak-kanak. Manakala susu mempunyai kalsium dan membantu melengkap keperluan kanak-kanak. Contoh menu makan tengah hari pula nasi putih, tofu, betik, sup ayam dan air kosong. Nasi putih mengandungi karbohidrat kompleks yang dapat mengekalkan sumber tenaga yang tinggi. Tofu pula ialah sumber protein yang baik dan mengandungi semua 8 asid amino penting. Betik melancarkan penghadaman. Sup ayam pula merupakan sumber protein yang tinggi. Air kosong dapat membantu mengekalkan keseimbangan cecair dalam badan kanak-kanak. Setiap tadika dan taska mesti memiliki kebutuhan dan persyaratan biasa berlaku pada regulasi dan kebijakan yang berlaku di wilayah atau negara mereka. Penting untuk menyebut pedoman dan prosedur. Akhir sekali, pengurusan tadika dan taska perlu dan menyebut syarat-syarat yang diletakkan seperti membeli buku, panduan di Jabatan Kebajikan Masyarakat dan seperti kursus yang telah ditetapkan. Selain itu, mereka yang berkemampuan untuk membuka tadika dan taska sendiri perlulah ada banyak pengalaman dari bidang pendidikan awal kanak-kanak dan tentang cara-cara pembukaan tadika dan taska tersebut. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.